keluar keputihan berketul-ketul. Kadang nampak macam susu basi, kadang nampak macam krim. Dan yang paling teruk adalah kemaluan kita jadi gatal. Alright? So adakah ini normal ataupun tidak normal? Inilah sebenarnya masalah yang selalu pesakit Kak Nur datang ke klinik, di mana dia mempunyai cecair keputihan yang sangat gatal. Okey, dan apakah punca atau penyebab cecair keputihan yang gatal ni dan bagaimana cara untuk merawat dan mencegahnya, semuanya Kak Nur akan terangkan dalam video ni. Macam biasa, kalau korang masih baru di YouTube channel ni, Kak Nur banyak berkongsi tentang ilmu kesihatan, khususnya kesihatan wanita, dan Kak Nur juga meminati kesihatan kulit. Alright, so korang subscribe YouTube channel Kak Nur dan tekan loceng notifikasi. Video pada kali ini Kak Nur akan terangkan tentang cecair keputihan wanita yang berwarna putih tetapi berketul-ketul dan sangat gatal pada kemaluan wanita. Dan ini biasanya disebabkan oleh jangkitan kulat. Ya, kalau teman-teman dari Indonesia panggil infeksi jamur. Dan kalau secara international kita panggil vaginal thrush ataupun vaginal yeast infection. Kalau secara saintifik, vulvovaginal candidiasis ataupun vaginal candidiasis. Dan kulat yang biasanya sangat common, sangat biasa menyebabkan jangkitan keputihan yang sangat gatal pada kemaluan wanita ini adalah Candida albicans. Cantik kan nama dia? Tapi dia ada juga kulat-kulat yang lain. Okey. Kulat ini biasanya hidup secara normal pada kulit manusia, pada usus ataupun pada bahagian vagina, kemaluan wanita, ya. Tapi jika manusia itu immune system dia bagus, ia tidak akan memberikan masalah. Tetapi once immune system dia jatuh, so this is gonna be something wrong. Okay? Maksudnya akan ada masalah. Keputihan tu boleh berlaku ataupun kalau dekat kulit, dia akan menyebabkan masalah jangkitan kulit, ya. Tapi ada juga cecair keputihan yang sangat gatal ni disebabkan oleh jangkitan bakteria ataupun parasit, ya. Tapi of course dia punya ciri-ciri pun ada sedikit berbezalah. So ini semua Kak Nur akan terangkan pada video yang akan datang insya-Allah. Okey. Untuk diagnosis yang tepat, korang kena jumpa doktor korang, ya. Kena buat pemeriksaan, kena buat diagnosis yang tepat dan rawatan yang lebih tepat, ya. Kalau kita rawat sendiri, kita risau nanti makin teruk. Ya. Okey. So dia mungkin akan membunuh kuman-kuman yang baik dalam vaginal kita kalau kita rawat sesuka hati. Ya. So please see your doctor. Adakah cecair keputihan yang gatal ini sangat berbahaya? Ya. So ini pun membimbangkan wanita, kan? Okey, tapi basically kalau korang kena jangkitan kulat, ya, biasanya memang keputihan tu akan sangat gatal dan dia berketul-ketul, ya. Dan biasanya pesakit akan komplain dia sangat gatal pun pada waktu malam juga. Ya. Dan ini biasanya disebabkan oleh sistem pertahanan badan kita yang terganggu ataupun jatuh, ya. Biasanya pesakit yang datang dengan cecair keputihan yang sangat gatal ni normally mereka ada kencing manis. Ya, kencing manis ataupun kencing manis yang baru didiagnose, yang baru tahu, okey, dan biasanya ibu hamil, pesakit obesity, ini pun immune system dia rendah, ya, ataupun orang yang ada penyakit kronik yang tidak terkawal. Contohnya ada tekanan darah tinggi, ya, ada kolesterol yang tinggi atau apa-apa penyakit kronik yang tidak terkawal. Dan yang seterusnya adalah orang yang ada immunocompromised. Immune system dia memang jatuh, sama ada dia ada penyakit berjangkit, contohnya HIV, ataupun dia ada on chemotherapy, ya. So ada juga orang yang baru sahaja ambil broad spectrum antibiotik. Dia ada makan antibiotik yang menyebabkan antibiotik tu pun boleh membunuh kuman yang baik. So ini pun boleh menyebabkan cecair keputihan yang gatal ni boleh timbul, okey. Dan ada juga kalau cara hidup kita ni tidak sihat, tidur tidak cukup, tiada senaman, ya, makan makanan yang tidak sihat, stres yang melampau, minum air yang tidak cukup, basically non-healthy lifestyle, tidak sihat, cara hidup yang tidak sihat, ini pun juga boleh menjatuhkan sistem pertahanan badan manusia. Dan kita akan senang kena jangkitan kulat, ya. So dia ada banyak reason. That's why korang kena jumpa doktor untuk buat pemeriksaan lanjut dan kita kena try find the causes lah. And then kita kena try treat the causes dan cuba elak daripada benda ni berlaku. Okay?
Kalau korang sekadar pakai pencuci wanita, feminine wash ya, ia tidak akan membunuh kulat tu basically ya. Malah mungkin kadang-kadang ada certain pencuci wanita tu kalau korang pakai malah makin teruk korang punya keputihan. Ada juga yang macam tu ya. So that's why korang kena jumpa doktor juga ya basically. Then kalau malu jumpa doktor lelaki, pergilah cari doktor perempuan ya. Yang korang selesa, yang korang boleh percaya. Biasanya untuk jangkitan kulat ni, doktor akan prescribe ubat anti kulat. Sama ada secara oral, maksudnya kita makan, ataupun kita kena masukkan dalam vagina ataupun pessary lah ya. So apakah nama ubat? Yang ini Kak Nur tak boleh terangkan di YouTube channel ni sebab korang kena jumpa doktor sebab setiap orang masalah dia berbeza. Kebanyakan patient Kak Nur pun bila kita ambil sampel kan, ada yang jangkitan kulat ya, Candida albicans, at the same time dia ada jangkitan bakteria, dan of course dia punya rawatan akan berbeza lah. Dia depends on apa kuman yang menjangkiti wanita tersebut ya. Tapi bagaimana cara untuk mencegah daripada berlakunya keputihan ni dan mencegah ia berulang, ini Kak Nur akan share. Okey, yang pertama, korang kena jaga immune system sebaik mungkin. Kena hidup cara hidup yang sihat. Ya, make sure tidur awal, tidur yang cukup 6 hingga 8 jam sehari ya. Tidur yang berkualiti. Ya, lepas tu kita elakkan stres, banyakkan bersenam, be happy. Ya, jaga immune system sebaik mungkin. Minum air putih yang cukup, makan makanan yang berkhasiat ya. Sebab kebanyakan cecair keputihan yang gatal ni pun, jangkitan kulat ni, ada juga yang remaja yang kena walaupun tidak pernah buat hubungan kelamin ya. Sebab apa? Sebab diorang kebanyakan ni suka tidur lewat. Tengok gadget, tengok handphone, lewat tidur 2-3 pagi baru tidur. Dan diorang senang sangat kena jangkitan kulat ni, lagi-lagi kalau kebersihan di bawah tu tidak dijaga sebaik mungkin. Ya. So that's why cara hidup yang sihat. Anything pun kalau kita tidak hidup cara yang sihat, macam-macam penyakit akan datang. Yang kedua, kalau korang ada penyakit kronik, contohnya kencing manis ke, darah tinggi ke, ataupun apa-apa penyakit yang kronik, ia perlu dikawal dengan sebaik mungkin. So, make sure follow up dengan doktor, ikut nasihat doktor, dapatkan rawatan. So, kalau dia well control, insya-Allah kita boleh elak benda ni berulang. Kebanyakan pengalaman Kak Nur yang datang ke klinik ya, biasanya diorang datang dengan cecair keputihan yang gatal. Sangat gatal. Bila kita buat saringan, dan kita dapati gula dalam darah dia sangat tinggi. So this is patient yang kita baru diagnose kencing manis tanpa mereka sedari. So itu pun the common symptom pesakit kencing manis datang ke klinik. Ya. Kalau contoh penyakit kronik tu tidak terkawal, maka proses penyembuhan dalam badan kita ni akan agak sukar. Ya, so that's why kita kena jaga immune system sebaik mungkin, kena jaga penyakit kita, make sure ia terkawal. Yang ketiga, jaga kebersihan bahagian kemaluan sebaik mungkin. Ya, jangan biarkan ia lembab. Make sure kita kerap ganti seluar dalam. Kalau dia kotor, lembab, ya kena rajin ganti. Sebelum ni Kak Nur ada buat video penerangan tips cara cuci kemaluan yang betul. Korang boleh tengok video tu dulu. Mudah-mudahan ia memberi manfaat ya. So, kalau kita jaga kebersihan kita sebaik mungkin, insya-Allah kita boleh elakkan jangkitan. Guys, itu saja video Kak Nur pada kali ini. Semoga ia memberi manfaat. Macam biasa, kalau korang belum subscribe YouTube channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan loceng notifikasi, like, komen and share. Kalau korang ada soalan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. InsyaAllah ada rezeki Kak Nur cuba usahakan buat video-video penerangan. So insyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.